من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 219, buku yang hamba pegang. Masih lagi dalam bab berkenaan zikir ketika berasa gundah gulana. Katanya kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada baginda akan kegundahan yang menipanya. Baginda bersabda, akthir min an taqul subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jullilatis samawati wal ard bil izzati wal jabarut. Maksudnya, perbanyakkanlah membaca subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jullilatis samawati wal ard bil izzati wal jabarut. Maksudnya, Maha Suci Tuhan, Raja yang Maha Suci, Maha Suci daripada segala kekurangan, Tuhan kepada para malaikat dan Tuhan kepada roh. Maksud roh adalah malaikat Jibril. Langit dan bumi dihiasi oleh kemuliaan dan kekuasaan. Langit dan bumi ini diratai, itu makna jullilat, diratai, dipenuhi dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah. Orang itu pun membacanya dan kegundahannya hilang. Jadi Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut, yang mana hadis ni Imam Nawawi riwayat daripada kitab hadis yang dinamakan sebagai kitab Imam Ibn Sunni. Imam Ibn Sunni adalah seorang ulama hadis. Dia ulama hadis ni banyak, ulama hadis ramai. Cuma hak yang masyhur, di antara hak yang masyhur adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu di antara ulama hadis yang masyhur. Tapi jangan kita anggap Imam Bukhari dengan Imam Muslim je ulama hadis. Bukan. Ulama hadis ramai, ulama hadis yang mengarang kitab hadis ini ramai. Antaranya adalah Imam Malik sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah, Imam At-Tabarani, Imam Baihaqi, Imam Hakim, dan antaranya adalah Imam Ibn Sunni. Yang mana Imam Ibn Sunni meriwayat suatu hadis daripada seorang sahabat Rasulullah nama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang mana Bara bin Azib menceritakan bahawasanya ada seorang lelaki, dia datang jumpa dengan Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah tentang, diterjemah kegundahan. Dia maksud kegundahan ni dalam bahasa Arab dipanggil medeh. Dia ataupun wahsyah, dia rasa sepi, rasa sepi je. Macam kita buat contoh untuk faham masalah ni. Contoh, orang puang yang kehilangan suami. Okey, sekarang ni anak besar-besar belaka dah. Anak masing-masing rumah tangga dengan teramu belaka dah. Anak hak ni duduk Johor, hak ni duduk Selangor, hak ni duduk Perak, Singapura seorang, Brunei 2 orang, dengan teramu anak dia.
Memang kerja sedap-sedap belaka. Tapi nak jaga kau, kalau duduk jauh-jauh nak jaga kau ibu bapa. Sungguh. Hamba cakap sungguh ni, bukan cakap lolok-lolok ni. Duduk jauh-jauh nak jaga kau ibu bapa. Hamba baru cakap dengan 2 hari lepas, 2-3 hari lepas, cakap dengan mak dera hamba sendiri. Mak dera hamba kata, Allah, kita anak-anak kerja sedap memang mula-mula dulu. Anak aku kerja tu kerja ni dah kat tua ni baru kita tahu. Baru rupanya hak duk tepi rumah, hak duk balah semua, hak tu rupanya boleh harap. Okey, biarlah, dah apa dah hak tu kan. Hak tu dah apa dah hak tu. Hak tu kita nak ceritakan ni. Jadi apabila mati tu lelaki, tinggal orang perang seorang tua dah anak tak ada, cucu tak ada, duduk jauh belaka. Mana tengah malam rasa sepi, rasa sunyi. Sama kat orang lelaki. Orang lelaki, bini, nampak bini gitu je. Tapi dah mati kau rasa sepi, rasa sunyi, seorang je rasa. Baik. Benda doa yang sepatut dia baca, hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ni antara doa hak yang sepatut dia baca untuk menghilangkan perasaan tersebut. Perasaan mari takut, seorang mari perasaan takut. Orang hak yang biasa hilang bini dia tahu lah. Orang biasa hilang tu lelaki dia tahu hak ada seorang. Hak dak biasa lagi dak ada rasa lagi benda ni. Hak biasa dak. Hak biasa dia akan rasa. Hak biasanya duduk balah hak ni lah. Hak duduk pergi derak dengan hak ni lah. Hak pergi surah dengan hak ni lah. Hak ni lah. Dah nak balah orang lain tak boleh dah. Balah dua orang ni je. Dah tak ada sunyi je. Sepi je. Tak ada kawan nak balah. Baik. Jadi mari perasaan sepi, perasaan takut, perasaan benda ke hak yang perlu kita baca. Ni antara hak yang perlu kita baca. Hadis ni walaupun sanad dia dhaif, tetapi Imam Nawawi memuatkan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Apa yang ini disampaikan oleh Imam Nawawi kepada kita adalah boleh diamalkan. Dalam bab fadail tidak menjadi masalah. Apatah lagi ini adalah zikir-zikir yang sebenarnya kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang lain menyokong zikir ini. Okey, kita baca Subhanal Malikil Quddus. Baca sekali dengan ingat makna lah. Subhanal Malikil Quddus. Dan Rasulullah suruh diperbanyakkan. Perbanyakkan baca ni. Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati wal Ruh Jullilatis samawat wal ardu bil izzati wal jabarut. Bumi dan langit ini dipenuhi dan diratai dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, baca. Jullilatis samawat wal ardu bil izzati wal jabarut. Baik. Katanya ke situ dia buat jalla. Tak ada bagi. Ju ke ja? Ja. Situ jalla. Amba kena cek balik. Dah ingat jalla ke jul. Nanti amba cek balik. Baik, sebab dia jallalat dengan makna ammamat, meratai oleh bumi dan langit dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Nampak boleh baca juga. Tapi kita ambil jullilat. Dia dua baca yang berbeza. Nanti amba cek balik. Kat dia amba cek balik sekejap amba cek. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu membacanya dan kegundahannya hilang. Zikir orang yang selalu was-was. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud. Okey, kita di sana ada orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit waswas. Okey, penyakit waswas. Lepas tu ada selagi penyakit mari syok, ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berkait dengan hukum hakam, hak yang berkait dengan benda cabang agama tak apa, boleh tahan sikit. Hak setengahnya tu ragu-ragu dalam bab usuluddin, dalam bab usul agama. Baik, amba cek kejap. Kena baca lagu mana? Betul, kena baca jallalat. Betul dah tu. Jallalatis samawati wal ardu bil izzati wal jabarut. Hak buku ambil tulis jullilat. Kena baca dengan jallalat. Baik. Tak apa, amba cek balik sekali lagi.
Takut kadang-kadang kita cek sekaligus ni takut dia ada sel lagi kan. Dia kita cek sekaligus ni kadang-kadang tak tepat. Baik, insya-Allah nanti akan kabung dah. Okey, zikir orang yang selalu was-was. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang tanya dah hamba cek mana? Oh, ni mudah ada belaka dalam ni. Ni leni dalam ni ada belaka ni. Ni hamba buka kitab nampak tak kitab ni ribu kitab ada dalam ni. Ribu kitab ada dalam ni. Nampak bukan bekas saja Kat dalam ni pun ada kitab bukan sebuah dua, ribu kitab duduk dalam ni. Baik. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, maksud dia gini, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita diganggu oleh syaitan, yang pertama sekali kita mesti kena minta perlindungan kepada Allah dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adab yang diperintahkan dalam firman Allah ini adalah perkara terbaik. Kalau kita nak cari benda adab yang terbaik yang perlu kita lakukan ketika kita diganggu oleh syaitan, jawapannya adab yang terbaik sekali adalah kita buat mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Itu yang terbaik. Dah benda yang Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Mungkin kena minta berlindung kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Baik. Apabila kena ada gangguan. Seterusnya kata kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau kata Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari yang masyhur dengan Sahih Bukhari, yang Imam Bukhari telah meletakkan syarat ke atas dirinya untuk memuatkan dalam kitab tersebut segala hadis yang sahih. Dan Imam Bukhari ketika dia telah mensyaratkan ke atas diri dia untuk memuatkan dalam kitab tersebut hadis sahih, dia menepati syarat tersebut. Setelah daripada Imam Bukhari buat kitab tersebut, ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Bukhari cuba tengok balik, cuba kaji balik, cek balik kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari. Ternyata apa hak yang disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan syarat sanad yang bersambung, maka hadis itu adalah hadis sahih. Sebab di sana ada juga dalam kitab Sahih Bukhari sanad tidak bersambung, ataupun istilah ulama dipanggil hadis muallaqat. Hadis muallaqat Imam Bukhari, hadis yang Imam Bukhari membuang permulaan sanad, maka waktu ada perbincangan di kalangan ulama. Okey, kita kata mana setiap hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dengan sanad yang bersambung daripada Imam Bukhari daripada guru dia sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul, semuanya adalah hadis sahih. Tapi Imam Bukhari bukan kitab Sahih Bukhari satu-satu kitab beliau. Kitab beliau banyak lagi. Antaranya kitab Al-Adabul Mufrad yang menceritakan tentang adab, tentang akhlak. Baik, Al-Adabu Al-Mufrad. Dan antara kitab yang comel kita baca adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Dia cerita tentang berkait dengan akhlak, tapi dia buat mari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Bukhari ada kitab tarikh. Jadi Imam Bukhari ada beberapa kitab. Antaranya adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Muslim juga buat kitab, nama dia yang dimasyhur dengan panggilan Sahih Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti asyaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadha man khalaqa kadha hatta yaqul man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'idh billahi wal yantahi. Syaitan mendatangi salah seorang di antara kamu dan mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, hingga mengatakan siapa yang menciptakan Tuhanmu. Jika hal ini sampai kepadanya, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dan berhenti. Syaitan adalah musuh kepada kita. Cuma tinggal lagi kita jadikan kedok syaitan tu sebagai musuh. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Baik, cuma kita saat itu menjadikan dok syaitan tu sebagai musuh. Ada kala orang tu berkawan dengan syaitan, ada kala orang tu menjadikan syaitan tu sebagai musuh. Dan nak kenal mana orang tu kawan dengan syaitan?
Adakah dia letak dalam Facebook dia, best friend saya adalah syaitan? Tak ada, bukan begitu. Kalau buat lagu tu, hak tu jelas lah. Dia berkawan dengan syaitan, dia adalah dia mengikut telunjuk syaitan. Jadi apa hak yang diperintah oleh agama, dia tidak buat. Apa hak yang dilarang oleh agama, dia buat. Jadi bermakna dia menjadikan syaitan sebagai teman dia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya menjadikan syaitan sebagai musuh. Kita kena berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Dan syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan anak Adam. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Kemudian aku akan datang daripada sebelah pihak depan, sebelah pihak belakang, kanan, kiri. Nak datang belaka. Dan akan dapati hanya sedikit di kalangan mereka itu orang yang bersyukur. Wala tajidu aktsarahum, tidak dapati kebanyakan mereka itu orang bersyukur. Bahkan orang yang bersyukur hanya sedikit kerana tertipu dengan tipu daya syaitan. Syaitan sering menipu daya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan hak yang paling bahaya sekali, hak yang paling kita takutlah adalah benda syaitan dia ganggu akidah. Dia ganggu tentang akidah seseorang. Dia mari bisik dalam benda ni siapa mencipta? Allah Taala. Hak ni Allah Taala. Hak ni Allah Taala. Mikir seorang. Hak ni Allah. Last sekali dah siapa cipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ke? Bab Tuhan pun dia nak fikir secara mendalam juga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau musafah tahap tu mu kena buat benda, buat dua perkara dalam hadis ni. Yang pertamanya kata Rasulullah, fal yasta'iz billah, dia kena minta berlindung kepada Allah. Macam dia a'udzu billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Yang keduanya dia wal yantahi, dia kena berhenti, jangan ikut benda hak yang mari dalam hati, jangan ikut, berhenti cukup, jangan mikir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba cerita sikitlah pengalaman hamba terhadap ataupun pengalaman hamba berkenaan dengan masalah hak yang sebab ataupun benda hak yang berkait dengan apa hak yang kita bincang. Bukan seorang, bukan dua, bukan ramai hak yang ada masalah sama. Hamba tak tahulah, mungkin ramai saat itu sebab orang hak yang ada masalah 10 orang semua tanya hamba, siapa kepada hamba belaka. Mungkin hamba nampak ramai. Mungkinlah, mungkin hamba nampak ramai sebab sudut tu ada seorang budak tu dia ambil fizik. Mungkin daripada sudut akidah tak kuat, dia ambil bidang fizik. Mungkin daripada sudut akidah tidak kuat, akhirnya bermasalah dalam akidah, dalam duk berlawan akidah hak sebenar dengan akidah tak sebenar dalam diri dia. Dipendekkan cerita, dia belajar dengan hamba cuba tak mau jelaskan nama dia. Dia pun belajar dengan seorang ustaz tu. Lepas tu ustaz tu pun kata pergi jumpa, dia belajar dengan hamba. Ni cerita lama dah, cerita dalam 7-8 tahun lepas dah. Baik. Lepas tu dia pun mari belajar. Tapi alhamdulillah dia belajar saat ni tu. Sampai ke sekarang dia belajar lagi dengan hamba tapi tak banyak dah. Lepas tu dia belajar juga dengan ustaz-ustaz lain. Alhamdulillah boleh mengajar dah sekarang ni. Orang mana? Orang kawasan Maram. Kawasan Maram. Tapi yang dah ada cerita lah. Lebih panjang lagi. Lama kan akan datang jemput dia ustaz jadi sini. Orang tahu dia lah. Biar kalau dia cerita diri biar. Kita dah cerita lah. Okey, ni cerita lama. Dan hamba duduk di klinik hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Antara soalan yang banyak adalah berkait dengan akidah. Orang tanya bab akidah semua. Waswah bab akidah ni, waswah bab akidah ni, waswah bab akidah ni. Allahu Rabbi, banyak. Ada seorang anak kawan hamba, budak lagi. Umur lebih kurang, dan ni tak tahu umur berapa. Dan ni penulisan hak yang berkenaan dia yang bertulis dalam Facebook. Hak dia. Anak dia baik tengok cerita Korea. Tanpa pantauan daripada ibu bapa. Mungkin apa tak tahu pantauan ke tak, tapi sebenarnya ayah dia pun mau belajar juga, mak dia pun belajar juga. Mungkin dah nak pantau macam mana, apa tak tahu. Sampai ke tubik akhirnya berfikir tentang akidah. Berlawang dalam diri dia tentang akidah. Itu jadi benda yang bahaya sebenarnya. Tapi walaupun benda tu bahaya, kita kena tahu bahawasanya
perkara ini pernah berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya racun tersebut, penyakit tersebut ada penawar hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Hamba ada tulis panjang lebar bab ni, hamba tulis beberapa penulisan berkenaan dengan masalah ni. Ni yang buat contoh satu penulisan. Dia kata, Assalamualaikum ya Syekhana, mohon pencerahan dengan masalah di bawah. Barakallahu fikum. Salam saya daripada Terengganu. Begini, sejak remaja lagi saya mengalami gangguan syaitan dalam hati, iaitu susah nak mulakan solat masuk takbir. Dan satu gangguan lagi ialah bisikan murtad. Contohnya kalau aku tak buka pintu sekarang, aku murtad. Kalau aku tak mandi sekarang, aku murtad, dan lain-lain. Kebanyakannya dapat saya tepis. Masalah besar berlaku pada hari kedua perkahwinan saya. Waktu saya nak solat maghrib, saya cuba solat tapi tak dapat nak masuk takbir. Macam-macam cara saya cuba. Macam ugutan, saya ugut diri saya sendiri supaya dapat solat, namun semua gagal. Akhirnya saya ugut diri saya dengan ugutan yang paling menakutkan, iaitu saya kata kalau aku tak dapat masuk takbir lagi, aku jatuh murtad. Dan malangnya lepas saya takbir, saya gagal teruskan solat. Okey, ni antara satu. Okey, kita ambil hak lain lagi. Ni sebagai contoh lain. Sekejap kena cari. Okey. Ustaz, saya ada satu masalah nak bincang dengan Ustaz pasal anak sulung umur 13. Jadi kami selalu bawa kakak pergi belajar kitab dan kuliah sejak dari umur 7-8 tahun lagi. Sekarang ni masalahnya dia macam ada gangguan. Dia kata malam-malam dia tak dapat tidur. Ada datang dalam hati, Tuhan ada ke tak? Tuhan sama tak dengan kita? Tuhan kecil ke besar? Tapi bila saya tanya, bincang elok-elok dengan dia, dia boleh jawab je soalan-soalan tu. Tapi dia macam tak ada kawan lagi. Soalan-soalan yang datang dalam hati tu mengganggu. Lebih kurang seminggu dah jadi gini. Saya nak risaulah. Saya nasihat dan jangan terlalu fikir pasal Allah. Anak saya ni sekolah mahal Ustaz. Periksa penggal baru ni pun dapat nombor 1. Dalam 5 kelas tingkatan 1 dia yang nombor 1. Otak dia ni macam cepat sangat dapat takat suatu benda. Dia duduk tengok cerita Korea kuat. Semua Korea masuk dalam otak. Pasal Korea masuk Islam lah. Pasal non-Muslim cuba nak murtadkan. Baik. Tengok bab akidah. Ni 2. Banyak lagi. Hamba nak cerita. Banyak lagi. Ada seorang mocik seorang tu. Mocik seorang tu. Tiap-tiap hari telefon hamba. Sebelum ni tiap-tiap hari. Tanya bab murtad je. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi apabila kita ni, kita tahu, hamba tahu kita sibuk sebenarnya. Tapi pada asalnya hamba tak mau beri nombor telefon. Tapi hamba nak bagi WhatsApp yang betul dah tulis. Dan betul panjang. Jadi nak cakap panjang dalam telefon, takut tidak ingat. Jadi hamba kata bagi nombor telefon. Lepas tu hamba pun ngatur link yang betul dah. Dan boleh nombor telefon kok pagi petang telefon. Tapi oleh kerana orang buat was-was ni berkait dengan akidah, walaupun kita sibuk lagu mana pun, kita cuba jawab juga, luang kok masa. Sekabut rasa kira lah. Telefon aja. Allah, telefon. 5-6 kali telefon. Duk cakap dia bab murtad je. Dan banyak lagi benda-benda hak yang berkait dan yang benda hak yang sama. Okey, sebenarnya penyakit hak yang hamba cerita saat ni sebenarnya adalah bukan penyakit hak yang baru berlaku. Bukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku kepada sebahagian daripada sahabat. Sebagai contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sebahagian daripada sahabat datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhabar kepada Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Wahai Rasulullah, kami dapati dalam hati-hati kami suatu benda yang cukup besar, yang cukup berat untuk kami perkatakan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tanya, wa qad wajadtumu, mudapati sungguh ke perkara tersebut? Maka kata Nabi sallallahu kata para sahabat, qalu na'am, qal dzaka sarihul iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda hak yang datang dalam hatimu, perkara hak yang berkait dengan akidah saat itu, boleh merosakkan akidah saat itu, sebenarnya itu adalah iman yang jelas. Maka kata Rasulullah, sebenarnya hak mari itu iman hak jelas ada dalam hati. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, kata Imam Nawawi, maksud datang benda hak yang membahayakan akidah, tiba-tiba Rasul kata iman yang jelas, maksudnya adalah datang perkara tersebut dalam hati kita tapi kita rasa takut. Itu menunjuk ada iman. Orang yang tak ada iman, benda yang mari dalam hati dia akan cakap belaka. Jadi itu menunjuk bahawa mu ada iman. Tu dzaka sarihul iman. Dan ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya orang-orang yang berlaku benda lagu ni adalah orang yang kuat iman. Kerana orang yang kuat iman ni lah yang diganggu oleh syaitan.
Orang yang kuat iman ni hak yang digagut oleh syaitan. Cuma dia kena tahu apakah penawar-penawar hak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis ni. Benda dia kena ucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari benda tu ucap dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas tu wal yantahi, mesti dia kena berhenti. Jangan ikut. Jangan layak. Layak penuh. Jangan layak. Baik. Hadis ni, lepas tu ada hadis yang lain lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun maksud daripada perkataan Rasulullah, kita jangan lafazkan dan jangan buat. Benda hak yang terlintas dalam hati jangan lafazkan dan jangan buat. Benda hak mari dalam hati jangan lafazkan, lepas tu jangan ikut dengan perbuatan. Jadi jangan layang, jangan lafazkan, jangan ikut dengan perbuatan, lepas tu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin ada sebahagian daripada ahli jemaah anak kita ramai-ramai ni duduk sama. Dan kadang-kadang hak yang berlaku ni kepada orang-orang cerdik. Orang cerdik ni dia banyak memikir. Habis benda dia nak memikir, orang cerdik. Habis benda dia nak memikir. Baik. Jadi kita kena tahu apakah penawar. Kadang-kadang anak kita main ngadu kepada kita. Mungkin anak hak rapat dengan mak dia ngadu kepada mak. Hak rapat dengan ayah ngadu kepada ayah. Benda-benda lagu ni. Okey, apakah penawar yang perlu kita kena bagi? Sebaik-baik penawar adalah penawar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita kata mana ke dia? Jangan layak. Cukup mikir. Mikir bab lain pula. Mikir bab lain pula. Banyak lagi benda yang boleh kita mikir. Okey, mikir bab lain pula. Lepas tu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seterusnya kata dia lagi dalam riwayat yang lain dalam kitab as-sahih disebutkan dengan lafaz la yazalun nasu yatasaalun hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalq faman khalaqallah faman wajada min dhalika shay'an falyaqul amantu billahi wa rusulihi. Maksudnya manusia selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Mu tanya, aku tanya, macam-macam persoalan hak yang datang, hak yang timbul dalam diri kita. Sampaikan sehingga dikatakan bahawa Allah yang menciptakan makhluk. Maka siapa yang menciptakan Allah? Sampai tahap tu. Macam-macam persoalan hak yang ada dalam diri. Tambah-tambah orang hak yang suka mikir. Orang hak yang suka memikir. Sama juga dengan orang hak yang belajar ilmu akidah. Orang hak yang belajar ilmu akidah secara mendalam. Belajar bab ni, belajar bab ta'alluq ni, bab ni. Mari mikir dah lah. Mari mikir. Kadang-kadang masa mari mikir saat ni tu ada gangguan syaitan. Maka dia kena ada benda penawar ataupun benteng yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda benteng yang diajar dalam hadis yang kedua, tengok. Maka sesiapa yang mendapati hal yang demikian hendaklah dia mengucap aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dia kena ucap dengan bahasa Arab amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Kalau kita gabung dua hadis ni, tiga perkara yang Rasul suruh kepada kita. Gabung dua hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Yang pertamanya kita jangan ikut. Jangan kita ikut. Yang keduanya adalah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiganya kita baca amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada min hadzal waswasi falyaqul amanna billahi wa bi rusulihi thalatha fa inna dzalika yadhhabu an." Maksudnya, sesiapa yang mendapati rasa waswas hendaklah mengucapkan amanna billahi wa bi rusulihi thalatha. Dibaca sebanyak 3 kali. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada segala rasulnya sebanyak 3 kali. Beza hak tadi baca amantu, hak ni amanna. Amantu aku beriman, amanna kami beriman. Maksud sama je. Baik. Jadi kalau kita nak baca amantu pun apa, nak baca amanna pun apa. Jadi kalau kita tengok riwayat Imam Ibn Sunni baca sebanyak 3 kali. Okey, kita baca sebanyak 3 kali. Amantu billahi wa rusuli. Lepas tu amanna billahi wa rusuli. Amanna billahi wa rusuli. Amanna billahi wa rusuli. Baca gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan itu, yakni dengan bacaan tersebut, rasa was-was akan hilang. Akan hilang lalu daripada diri kita apabila kita buat benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Uthman bin Abil
Asi. Payah nak baca. Kena sampai kena mikir Arab dulu. Baca wan ni Arab. Nak bagi mikir dulu abang. Dia Abil Asi. Baca gitu. Uthman bin Abil Asi radhiyallahu anhu. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antaraku dengan solatku dan bacaanku. Ini waswas dalam sembahyang pula. Waswas dalam sembahyang. Ada waswas takbir, ada waswas dalam bacaan Fatihah, ada waswas dalam tahiyat, macam-macam waswas hak berlaku. Baik, dan orang hak yang kena penyakit waswas, Allah Rabbi, Allah Taala saja yang tahu susahnya. Allah Taala saja hak yang tahu susahnya. Tapi sebenarnya penyakit waswas dia punca daripada kita sendiri sebab kita ikut. Apabila kita ikut, akhirnya benda hak yang betul kita rasa tak sedap. Benda hak tak betul. Benda hak betul rasa tak sedap. Buat tak betul baru rasa sedap. Takbir Allahu Akbar, tak sedap weh. Lagi dah cukup 10 kali tak sedap. Cukup 10 kali baru rasa sedap. Dia rasa sedap benda hak salah tak. Jadi kalau takbir sekali tak sedap kan, masuk neraka kan, hak salah kan. Dia mari lagu tu. Kan tak sah semayang kan, dah tak sah kan masuk neraka kan. Dia mari lagu tu dah. Jadi sebab itulah dalam bab waswas ni kita jangan layak. Jangan layak. Dia rasa tak sedap, biar ikut dia rasa tak sedap. Lama kan masuk neraka, cara kan masuk neraka. Ambil cerita di perkataan masuk neraka ni, benda hak yang berlaku kepada orang waswas. Ambil malah nak cerita panjang lah. Cuma ni di antara benda hak yang hadir dalam hati. Hak yang mari dalam hati dia, kena buat lagu ni, takut salah, takut dosa, takut benda masuk neraka. Maka cara nak rawat, buat sekali. Zahir betul-betul. Lama kan masuk neraka, biar masuk neraka. Bukan nak masuk neraka, bukan. Jangan faham nak masuk neraka, bukan. Hak tu benda cara untuk lawan waswas saat ni. Cara untuk dia lawan waswas. Tu kena faham. Bukan kata biar masuk neraka. Bukan nak suruh masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Siapa hak yang sanggup menahan kesusahan masuk dalam neraka? Tak sanggup. Ni naik barang sikit rasa susah dah. Tak apa nak sanggup mana dah naik barang. Dah neraka teruk lagi. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maksud hamba-Nya adalah jangan layang waswas. Jangan layang waswas. Ada seorang tu, hamba tak sebut nama dah, hamba tak sebut nama. Ni bab lain pula. Ni waswas dalam bab taharah. Hamba kabodah ke dia. Tuan Haji, hamba kalau mengajar hamba nak sebut ke cerita Tuan Haji, tapi hamba tak sebut nama. Dia kata ustaz jangan sebut nama, malu hamba, dia kata. Telefon hamba. Hak tadi sih, hak ni pun sama. Telefon sama hamba. Telefon sama. Dia cara benda tulis dia tanya. Benda tulis. Kadang-kadang kita kabodah ke dia. Okey, lepas daripada basuh tu dah perlu, dah basuh tangan tak perlu basuh tangan. 2-3 kali benda kau sama je. Kayak kita telefon tanya benda sama pula. Kayak kita telefon tanya benda sama pula. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Tapi kita tarik nafas panjang. Nak jawab dia tu penuh dengan kesabaran. Tapi tak apalah. Oleh kerana dia orang tua, kita bantulah dia. Dia orang susah, kita bantulah. Harap Allah Ta'ala bantu pula kita sebab kita bantu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, okey, tengok bagaimanakah untuk kita berhadapan dengan waswas mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Sesiapa yang mendapati rasa waswas, hendaklah mengucapkan tu kita baca dah kan? Tu kita baca dah. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Uthman bin Abil As, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antaraku dan salatku dan bacaanku. Dia mencampur adukkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syaitan yuqal lahu khinzab ataupun khanzab. Dia ada beberapa baris boleh kita baca. Nama dia. Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi min watful ala yasarika thalatha. Maksudnya itu adalah syaitan yang disebut sebagai khinzab. Jika engkau merasainya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah darinya. Tu kena ingat mana itu khinzab tu nama syaitan tu. Nama kang benda ayah nama khin depan, mak nama zab depan, tok nama anak, gabung nama ayah dengan nama mak tu bik khinzab dak sekarang. Tanya ustaz-ustaz dulu, tanya orang pandai bahasa Arab dulu nak tok nama anak.
Padang lah. Tak dalam nama Khizab tak sekarang dah. Sebab orang kita ni tu dia nak nama pelik-pelik. Tak mahu dah nama hak tak pelik-pelik, nama pelik-pelik. Nama gabung ayah mak dak kira dengan campur 2 3 4 lain menang nama. Sampai ketuk dengan tok ki dak sebut belit lidah. Kekoh lidah sendiri bah. Panjang sangat nama. Baik. Jadi pilih nama saat itu kena pilih nama molek. Biar nama ada nama mana-mana hak comel. Itu adalah syaitan yang disebut sebagai khinzab. Jika engkau merasainya, kalau ada rasa gangguan tersebut, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripadanya. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludahlah ke arah kiri 3 kali. Ludah ni kita buat 3 kali ke arah kiri buat. Buat siapa ke 3 kali? Siapa 3 kali? Apa kata dia sembuh kak? Buat 3 kali. Sebelah kiri. Tapi nak buat sebelah kiri pun tengok orang jugalah. Kawan dia ada kat sebelah kiri, kita buat ngecik dia habis kena dia. Tengok orang juga. Jadi kalau ada gangguan dalam semayang, lagu tu buat kemudian sebelah 3 kali buat isyarat. Gitu 3 kali. Dia mengatakan aku melakukannya dan Allah menghilangkan gangguan tersebut daripada aku. Tengok. Aku buat, Allah Taala hilangkan. Tapi kena buat penuh dengan percaya. Benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ini adalah benar. Baik. Kata khinzabun dengan huruf kha. Kemudian nun sukun mati, lalu zai fathah baca bagi datah zai itu. Ulama berbeza pendapat tentang harakat, tentang bagi huruf kha antara fathah dan kasrah. Khanzab ke khinzab, boleh baca kedua-dua. Keduanya benar katanya. Khinzab tak apa, khanzab tak apa. Ada juga yang memilih harakah dhammah, khunzab, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Athir dalam kitab Nihayatul Gharib. Imam Ibnu Athir di antara ulama solah, yang mana dalam kitab Nihayatul Gharib yang disebut masalah ni. Namun yang benar adalah fathah dan kasrah, khinzab dengan khanzab. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik daripada Abu Zumail. Dia berkata, Abu Zumail, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang ulama yang besarlah suatu ketika dahulu. Dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas apa yang ada di dalam hatiku ini. Dia pernah tanya kepada Abdullah bin Abbas tentang benda yang mari dalam hati. Dia balik bertanya, Abdullah bin Abbas bertanya, apa yang engkau rasakan? Aku katakan, demi Allah, aku tidak akan memberitahunya. Aku tak berani nak khabar benda yang mari dalam hati ni. Orang hak cerdik faham lalu dah lah. Faham lalu dah lah. Maksudnya benda yang berkait dengan akidah, benda yang berkait dengan ataupun benda yang membahayakan akidah mari dalam hati, gangguan dalam hati. Maka dia ketawa. Dia ni siapa dia? Abdullah bin Abbas ketawa. Suka Abdullah bin Abbas. Kita susah orang yang mari dalam benda ni dalam hati ni. Kalau tak jumpa dengan ustaz yang memberi penerangan hukum kepada dia, Allah, tidur tak jadi. Ada seorang ni orang lain pula. Tadi banyak orang dah bercerita. Ni orang lain pula. Tapi dia tak telefon sama. Ni pandai sikit. Dia orang cerdik kan. Dia pandai sikit. Dia bagi jumpa tu. Hak dua orang tadi telefon sama. Jumpa dah. Telefon. telefon sama. Jumpa. Hari seorang ni dah telefon. Jumpa je. Kalau telefon jangan-jangan sangat. Dia kata kadang mari kan tak jenera tidur. Mari tak jenera tidur. Lepas daripada kita kabur, dan bukan kita saja, orang lain kabur sama juga. Kebetulan mari jumpa kita kabur. Kalau mari jumpa tu wajib kabur. Mari jumpa siapa pun kita pakat kabur kan. Jadi kebetulan kita mari jumpa kita kabur kan. Jadi kabur lega, rasa lega dah. Dan kita kabur, kita bagi penerangan kan. Ada main bab akidah. Siapa nak takut? Mereka kata ada iman tak takut lah. Orang ada iman takut. Apa yang aku duk mikir lagu ni. Orang lain tanya, dah orang lain gini gok ke? Ada dah orang macam hamba ni. Kamu seorang atas dunia gini. Jadi tak jenera tidur.
Sungguh main bab akidah ni orang beriman. Baik, okey, cuba kita tengok. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia khabar gitu kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas suka. Allah pelik sungguh orang duduk pusing, nera tidur pun dia suka pula. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kemudian dia berkata, tidak ada seorang yang selamat darinya sampai Allah Ta'ala menurun ayat yang bermaksud. Maksudnya benda tu tak ada orang selamat. Ada belaka sikit seorang. Ada belaka sikit seorang. Hamba ceritalah, hamba cerita sikit je. Hamba dulu belajar bab ilmu usuluddin ni, semakin banyak belajar semakin kuat, semakin banyak belajar semakin kuat mari. Siapa kita sendiri ni kita cerita pengalaman kita pula, tadi cerita hak orang. Hamba teruk kau dulu. Bab akidah ni maksudnya benda hak yang mari dalam hati kita ni. Baik. Kita belajar semakin teruk mari. Mari mikir kau tu, mikir kau ni. Dia mari gitu, memang kita tengok Allah susahnya, tapi kita tengok ada hikmat di sebalik. Benda hikmat di sebalik. Jadi apabila benda tu pernah berlaku kepada kita, lepas tu kita rawat, jadi kita boleh khabar orang. Kita kalau kita pergi, contoh, kita pergi ke Kuantan, naik kapal terbang. Tiba-tiba orang ajak kita pergi kat jalan bawah, kita tak kenal. Tapi kalau kita pergi kat jalan bawah, motor buruk pula 2-3 kali mampu kenal pergi jalan. Dia boleh kita khabar orang. Kalau bawa kereta laju, payah nak kena jalan. Boleh faham tak benda perbandingan yang apa cerita. Jadi apabila kita ada pengalaman, jadi boleh kita khabar orang. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abdullah bin Abbas, tidak ada pun orang yang selamat daripada ni, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah turun ayat. Ayat maksud dia lagu mana? Maka jika kamu wahai Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu. Mu sendiri kalau ada keraguan, Rasulullah tidak ada keraguan sedikit pun. Andai kata mu ada keraguan, Abdullah bin Abbas faham daripada ayat ni, maksudnya boleh dikatakan ada belaka sikit seorang kena benda ni. Sekiranya mu berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum daripada kamu. Tanya pok Yahudi dan Nasara, hak yang membaca kitab, hak yang mereka itu tidak menyembunyikan perkara yang benar. Yang boleh kita faham daripada ayat ni, apabila benda tu berlaku kepada diri kita, maka cari para alim ulama yang mampu menyelesaikan permasalahan kita saat ni. Jangan lock gitu. Kita tanya orang bagaimana nak merawat penyakit tersebut. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itulah jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Maka kata Abdullah bin Abbas, apabila kamu merasakan keraguan dalam hatimu, maka bacalah. Dialah yang awal, ni ayat Quran. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Baca ayat tu. Baca ayat tersebut. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Baca ayat tersebut. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin sampai akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, yang zahir, yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita nak gabung semua sekali, kalau sebelum daripada ni hamba jawab, hamba tulis panjang bab ni, hamba nak baca hak yang hamba pernah jawab, supaya manfaat lebih. Boleh kita ada, kalau orang tanya kita akan datang, boleh kita tolong bantu. Dan benda ni penting, bantu akidah orang ni. Baik, benda ni cukup penting. Hak yang hamba tulis, yang pertama sekali, apa yang perlu dilakukan ketika datangnya lintasan kekufuran itu adalah jangan diucapkan atau dikerjakan lintasan tersebut. Okey, itu yang pertama. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal." Sesungguhnya Allah Taala memaafkan untuk umatku terhadap apa yang terlintas dalam hatinya selama mana tidak diucapkan atau selama mana tidak dikerjakan. Okey, jangan ucap dengan lidah, jangan buat dengan perbuatan. Yang keduanya, mohon perlindungan kepada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiganya, berhenti daripada memikirkannya. Yang keempatnya adalah membaca amantu billahi wa rusuli. Dalam ada riwayat yang kedua, amanna billahi wa bi rusuli, sebanyak 3 kali. Lepas tu tambah lagi, baca hak yang diajar oleh Abdullah bin Abbas, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Okey, baca ayat tersebut. Okey, ni di antara penawar-penawar yang dapat menghilangkan gangguan berkait dengan akidah
dalam hati seseorang. Baik, seterusnya kami riwayatkan dengan sanad kami yang sahih dalam risalah Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah. Di sana ada satu kitab, nama dia kitab Risalah Al-Qushairiyah yang dikarang oleh Imam Al-Qushairi. Ni tempat kita dok tengoklah ada orang baca. Kitab ni tebal juga, tebal dia lebih kurang. Tapi kalau di tanah-tanah Arab, ramai ulama-ulama baca kitab ni. Dan hamba pernah belajar kitab Risalah Al-Qushairiyah daripada dua orang guru. Yang pertamanya adalah dengan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah dengan Al-Muhaddis Al-Arif Billah Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dia dua orang ulama besar daripada negara Syria. Seorang meninggal dunia dan seorang berada di negara Maghribi sekarang ini. Kita Risalah Al-Qushairiyah. Risalah Al-Qushairiyah dikarang oleh Imam Al-Qushairi. Tempat kita jarang orang baca kitab ni. Mungkin tak ada terjemahan lagi. Akan datang kita buat terjemah, kita baca pula. Baik, tempat kita dia kitab tasawuf. Kitab tasawuf Risalah Al-Qushairiyah adalah kitab tasawuf. Imam Al-Qushairi adalah di antara ulama besar. Imam Al-Qushairi dia lahir pada tahun 376 Hijrah, wafat pada tahun 465 Hijrah. Sehingga Kang Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala menyebut, memberi gelaran kepada Al-Imam. Dia menjadi ikutan orang Az-Zahid. Apa dia Az-Zahid? Orang yang cukup zuhud, orang yang sedikit pun tidak bergantung dengan dunia. Al-Qudwah, menjadi ikutan orang. Siapa? Imam Al-Qushairi, seorang ulama besar. Dia di antara ulama yang alim dalam bidang fiqh, tafsir, hadis, usul fiqh. Begitu juga dalam ilmu tata bahasa Arab. Dia orang alim. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam risalah dalam risalah Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah daripada Ahmad bin Atha Ar-Rawzabari. Ni di antara seorang ulama besar yang wafat pada tahun 369 Hijrah, ulama dulu ni. Yang mana nama dia adalah Abu Abdillah Ahmad bin Atha bin Ahmad Az-Zawzabari, salah seorang daripada ulama Ahlus Sunnah yang hidup pada kurun yang keempat Hijrah. Yang mana Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala mensifatkan dia adalah Al-Arif, orang yang kenal Allah, wali Allah. Az-Zahid, orang yang cukup zuhud, tidak bergantung sedikit pun hati dengan dunia. Syekhus Sufiyah, guru kepada ulama-ulama tasawuf di zaman dia. Baik, ini nama-nama tokoh-tokoh hebat saja ni. Sayyid Al-Jalil, itu gelaran dia lah, radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, sebelumnya aku pernah memiliki masalah dalam bersuci. Aku pernah memiliki masalah dalam bersuci. Maksudnya aku was-was dalam bertaharah. Dadaku terasa sempit pada satu malam kerana terlalu banyak menggunakan air, dan hatiku pun tetap tidak tenang. Was-was, lepas tu dia fikir, salah ni banyak sangat guna air. Sampakah hati dah tenang ni? Duduk segabut Baik, lepas daripada tu, tengok. Aku katakan, wahai Tuhanku, aku mohon keampunan-Mu. Aku mohon keampunan-Mu. Dia kata, ya Allah, aku mohon keampunan-Mu, ya Allah, aku mohon keampunan-Mu. Kemudian aku mendengar suara berbisik. Dalam kitab Arab dia panggil hatif. Dia kalau hatif ni telefon, orang Arab panggil dia ni hatif. Baik, ataupun Jawa lah panggil hatif. Orang panggil dia hatif ni adalah bunyi suara tapi tu orang nak nampak. Itu maksud hatif. Mungkin itu adalah suara malaikat, wallahu a'lam. Tapi orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah memang ada sebut beberapa kisah tentang hatif. Benda hatif ni ada suara. Baik. Kemudian aku mendengar suara berbisik, keampunan terletak pada ilmu. Minta keampunan, ya Allah, ya Allah. Keampunan berada pada ilmu. Maksud dia,
keampunan ada pada ilmu, jadi buat sebagaimana hak yang mu tahu. Mu belajar kena buat gitu lah. Dia orang was-was ni dia buat lebih daripada hak yang dia belajar. Hak belajar lagi buat hanya lain, melampau. Maka keraguan itu pun hilang daripada aku. Jadi aku buat mengikut apa yang aku tahu, akhirnya keraguan tu hilang. Jadi nak kabarnya antara perkara yang dapat merawat penyakit was-was adalah kita belajar dan buat sebagaimana hak yang kita belajar. Jangan melampau lebih daripada hak yang kita belajar. Sebagian ulama mengatakan disunatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah bagi orang yang diuji dengan rasa was-was pada saat berwudu, ketika solat dan lain-lain. Ketika mari was-was dalam solat ke berwudu, kata la ilaha illallah, baca lagu tu. Sebagai ulama sebut lagu tu. Sebab dia alasan dia apabila syaitan mendengar zikir dia akan lari jauh. Syaitan dia tidak suka kepada zikir. Sedangkan kalimah tauhid la ilaha illallah adalah puncak kepada zikir. Zikir yang paling besar sekali dia la ilaha illallah. Baik, syaitan ni tidak suka kepada berzikir. Apabila orang berzikir lagi, sebagai contoh dalam hadis menyebut, apabila dengar orang bang, syaitan lagi siapa ke dia? Ketuk sekali. Kan begitu kan dalam hadis kan? Dia tak dengar zikir ke baca Quran ke. Dan sebesar-besar zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi apabila mu rasa was-was ketika berwudu ke dan seumpama, maka mu kata la ilaha illallah. Dah batal ke sembahyang kata la ilaha illallah dalam sembahyang? Dah batal. Tak ada masalah sebab la ilaha illallah adalah zikir, bukan cakap. Baik. Seterusnya kata dia lagi, ulama sufi ni siapa kata? Imam Nawawi. Ulama sufi selalu memilih zikir ini dalam kesendiriannya, duduk khalwat seorang diri baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni orang tasawuf. Sebab ni adalah seafdal-afdal berzikir kepada Allah dan menganjurkan untuk sentiasa dibaca dalam zikir. Jadi orang-orang tasawuf cukup menganjurkan supaya kita membaca la ilaha illallah dalam zikir kita. Mereka berkata ubat yang paling bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit was-was adalah berzikir kepada Allah dan memperbanyakkannya. Orang penyakit was-was lagu mana penawar dia? Okey, memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan berzikir kepada Allah. Zikir yang paling besar adalah ucapan la ilaha illallah. Seterusnya Sayyid Al-Jalil Ahmad bin Abil Hawari berkata, Abul Hasan Ahmad bin Abil Hawari ada seorang ulama besar yang hidup pada kurun yang ketiga Hijrah. Dia lahir pada tahun 164 Hijrah, wafat pada tahun 230 Hijrah. Okey, kita tengok apakah disebut oleh Imam Ibn Kathir tentang dia. Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan dia ahadul ulama az-zuhadil masyhurin, salah seorang daripada ulama yang cukup zuhud, yang cukup masyhur. Dia kalau sebut kata ulama dulu zuhud, jangan samakan dengan ulama sekarang. Ulama dulu zuhud tak ada benda sungguh. Tak ada benda sungguh. Ulama dulu dia zuhud. Okey, kita buat contoh antara ulama yang masyhur dengan zuhud adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi anak murid dia ulama-ulama besar. Sehingga kan kata ulama kalau dia nak pergi daripada negeri Syiraz ke Mekah, dia boleh pergi Mekah di atas bahu anak-anak murid dia. Setiap tempat ada anak murid dia. Seluruh dunia ada anak murid dia kalau cakap kita lah ni. Tapi tak ada duit untuk pergi Mekah. Kain hak yang pakai pun tak cukup. Ni kain baju hak yang pakai pun tidak dapat menutupi seluruh tubuh dengan sempurna. Memang zuhud sungguh. Zuhud kita lah ni kereta dutin. Zuhud kita lah ni. Baik, itu lain. Ulama-ulama dulu kalau zuhud sungguh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa ke Imam Ibn Kathir kata dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dia adalah ahadul ulama az-zuhadil masyhurin, salah seorang daripada ulama hak yang cukup zuhud, hak yang cukup masyhur. Dan kata dia wal ubadil madhkurin wal abraril mashkurin dhawil ahwalis salihah wal karamatil wadihah. Ini tengok disebut oleh Imam Ibn Kathir, orang hak yang kuat ibadat, orang hak yang baik, orang hak yang mempunyai sifat yang baik, dan orang hak yang mempunyai karamah yang jelas. Banyak berlaku karamah kepada orang ni. Ini disebut oleh Imam Ibn Kathir. Okey, kita tengok seorang ulama hadis nama Yahya bin Ma'in.
Yahya bin Ma'in kata lagu mana? Inni la adhunnu anna Allah yusqi ahla Syam bih. Sesungguhnya aku kuat sangkaan aku bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan hujan dengan sebab dia. Allah Ta'ala turunkan hujan dengan sebab dia. Siapa gitu Yahya bin Ma'in sebut? Siapa? Abul Hasan Ahmad bin Abil Hawari. Ini ulama-ulama besar saja, orang yang hebat saja ni. Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagu mana? Aku mengadukan perasaan was-wasku kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Di Abu Sulaiman Ad-Darani juga seorang ulama besar. Abu Sulaiman Abdul Rahman bin Atiyah Ad-Darani, salah seorang daripada ulama Ahlus Sunnah dan salah seorang daripada ulama tasawuf yang hidup pada kurung yang ketiga Hijrah. Yang mana beliau lahir pada tahun 140 Hijrah, wafat pada tahun 250 Hijrah. Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala menyebut dia adalah Al-Imamul Kabir, imam yang besar, ulama besar dia ni. Ulama yang dijadikan rujukan yang besar, Zahidul Asr, orang yang cukup zuhud di dalam masa dia. Dia Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia daripada negara Syria. Di Syria dia ada satu daerah nama dia Daraya. Dia daripada situlah. Dan hamba pernah ziarah lah kubur Abu Sulaiman Ad-Darani yang pernah ziarah masa duduk Syria dulu. Rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa dia? Dia pun berkata, jika engkau berharap penyakit tersebut hilang darimu, maka pada waktu bila engkau akan merasainya, bergembiralah. Dia pun berkata, jika engkau berharap penyakit tersebut hilang daripadamu, kalau nak penyakit was-was itu hilang daripadamu, maka pada waktu bila engkau merasainya, bergembiralah. Mari perasaan tersebut, mari was-was itu, menggembira dengan perasaan was-was tersebut. Ini siapa? Abu Sulaiman Ad-Darani kata. Ini penanggung yang dia ajar. Pada waktu engkau bergembira, penyakit tersebut akan hilang. Kerana tidak ada sesuatu pun yang paling dibenci oleh syaitan selain kegembiraan seorang mukmin. Dia bigot tu. Tu dia ajar. Mu tahu tak, syaitan paling benci adalah orang beriman gembira. Jadi kalau sekiranya mari perasaan was-was itu merasa gembira, maka dia akan hilang. Sebab syaitan tak suka orang beriman gembira. Okey, ni apa yang dia ajar dia? Abu Sulaiman Ad-Darani. Cuma penawar daripada seorang kepada seorang yang lain berbeza. Ada orang penawar ni gini, ada para orang penawar gini. Tapi penawar yang jelas yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita cerita tadi. Janganlah yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca amantu billahi wa rusuli ataupun amanna billahi wa bi rusuli wa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Baca ayat-ayat yang kita sebut tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, sikit lagi ya. Pernyataan ini menyokong perkataan sebahagian imam bahawa waswas hanya menimpa orang yang memiliki keimanan sempurna, kerana pencuri tidak akan memasuki rumah yang hancur. Ada sebahagian ulama mengatakan iman bahawasanya waswas ni hanya menimpa orang yang memiliki keimanan yang sempurna, kerana pencuri tidak akan masuk rumah yang hancur. Orang curi dah masuk rumah yang tak ada benda, yang masuk nampak rumah orang kaya masuk lah. Gitu juga syaitan takkan orang yang memang jeng kering dah syaitan nak masuk ambil lagi jeng kering tau. Jadi hak yang diasuk dia orang yang iman sempurna. Baik. Tapi kena berhati-hatilah. Jangan duk layang perkara tersebut. Sebab bimbang diri kita sendiri kan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit waswas daripada kita. Lebih-lebih lagi yang berkait dengan akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menetapkan hidayah yang ada dalam diri kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.